Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang kitab kita, rukun keempat baca Fatihah tiap-tiap rakaat melainkan rakaat makmum masbuk. Sambung kitab Fatih Muniyatul Musalli muka surat 21. Kata musannif rukun keempat. Ini bermula rukun yang keempat, ialah mana? Baca Fatihah. Jadi membaca Fatihah termasuk rukun bagi sembahyang, sama ada sembahyang tu fardu ataupun sembahyang tu sembahyang sunat. Dalil yang disebut di dalam Quran, Allah Ta'ala firman, faqra'u ma tayassara minal Quran, maka hendak membaca olehmu akan barang ataupun surah yang mudah ia daripada Quran. Jadi yang mudah di dalam Quran, baca hak tu lah. Nak baca yang mudah, jadi hak mudah dia Fatihah lah. Lagi pula dalam hadis Nabi SAW disebutkan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang, tidak ada jenis sembahyang bagi mereka yang tidak membaca ia Fatihah kitab. Nah, tak baca surah Fatihah lah daripada Quran tu, dia tak baca. Maka hak ni Nabi kata tidak ada semayang. Nah, tak jadi semayang lah. Nah, tak terpakai lah semayang macam tu. Jadi mazhab kita dia pegang kot tu. Nah, banyak lagi kalau kita nak kira dalil Fatihah ni sebagai rukun bagi sembahyang tu. Jadi kita tengok kitab, nah hak tu sikitlah tentang dalil. Dia kata rukun keempat baca Fatihah. Nah, bila sebut kata baca, nah baca Fatihah ni bila sebut kata baca, mestilah sekurang-kurangnya boleh dengar telinga sendiri. Tu orang panggil baca. Nah, kita mengeluarkan suara sekurang-kurang boleh dengar telinga sendiri. Tu paling kurang. Dan itulah kita kata dobit bagi bacaan secara sir. Nah, baca secara sir ni bukannya bisik, tapi baca tu suara sekira-kira boleh dengar telinga sendiri. Nah, kalau kita baca sampai boleh dengar orang sebelah, hak tu nama dia jahar.
nak jahat. Jadi yang kata baca ni tu yang kata baca. Kalau kita bisik tak nama baca, ataupun sebut dalam hati pun tak nama baca lagi. Nah, tak nama baca. Mesti keluarkan suara. Nah, mesti huruf tu keluar daripada makhraj dia. Mesti. Nah, setengah orang tu dia bunyi separuh, bisik separuh. Hak ni tak sah. Nah, tak sah. Sebab dia tak nama baca. Tu faham tu. Jadi rukun keempat ni baca Fatihah. Nah, baca Fatihah ni ketika mana dia tak abang kat ini, iaitulah ketika berdiri. Nah, baca Fatihah ni ketika berdiri ataupun ganti bagi berdiri. Nah, jadi kita baca orang yang mampu untuk qiyam, berdiri betul, maka baca dia di dalam qiyam. Kalau orang yang tak mampu untuk berdiri, dia semayang secara duduk, maka baca dia dalam duduk. Gitu. Nah, kalau hak jenis semayang baring, baca waktu baring. Jadi tengok keadaan kita lah. Jadi kalau kita ni sembahyang diri, baca berdirilah. Tu baca Fatihah. Jadi dia kata baca Fatihah. Baca Fatihah ni dia kata tiap rakaat ni, pada tiap rakaat. Nah, fi kulli rakaatin. Nah, pada tiap rakaat. Sebab tu ulama kita dia tafsir hadis yang menyebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab tu, dia kata ai fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat. Nah, rakaat 1 2 3 4 rakaat, 4 kena baca Fatihah. Tu mazhab kita Syafi'i. Sama ada imam ataupun sembahyang seorang diri ataupun makmum pun sama juga. Cuma satgi kita nak bahas sikit tentang makmum masbuk, hak tu saja yang dikecualikan. Nah, kalau makmum tu, nah, dia ni makmum yang tak masbuk apa, maka baca Fatihah sama aja. Ni mazhab kita Syafi'i. Mazhab Hanafi tak apalah, dia dengar tu imam baca daripada awal sampai habis, tak ada baca langsung Fatihah. Hak tu mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i, tiap-tiap rakaat mesti kena baca Fatihah. Makmum muafiq nak lawan bagi masbuk, hak tu pun kena baca Fatihah. Lagi dia kata melainkan istisna pada kata baca ni, tak payah baca lah. Mana rakaat makmum masbuk, melainkan rakaat makmum ni bagi makmum masbuk. Makmum masbuk ni dia tak wajib baca Fatihah sampai sempurna. Bila imam rokok, maka dia ikut imam saja rokok. Dia kira gitu. Nah, tu imam turun rokok, dia turun rokok. Tak ada nak habis Fatihah, tak apa. Tak ada baca langsung Fatihah, tak apa. Nah, sebab Fatihah dia hari tu tu imam tanggung. Apa maksud tu imam tanggung? Maksud tu imam tanggung ni, maksud dia memada dengan bacaan imam. Hak tu ya. Nah, bukanlah tu imam tanggung. Kalau kita baca dalam kitab imam tanggung, hak tu yang takut nak jadi imam tu. Oh, nak tanggung Fatihah dia pula, nak berat mampu dia dah. Tak, bukan gitu, bukan maksud tanggung pikui gitu. Nah, tanggung kat situ dengan makna memada dengan bacaan Fatihah tu imam tu. Cukup dah hak tu. Jadi makmum masbuk ni dia tak wajib
baca Fatihah sehingga sempurna. Baca takat mana dan. Nah, baru duk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok tu imam rakaat dah. Allah Akbar, tu rakaat. Nah, tu rakaat. Fatihah itu tu imam tanggung ataupun tu imam belanja lah bahasa kita dah. Nah, tu imam belanja itu. Makan peri. Ni yang sonok game masbuk ni. Duk masbuk dia right. Bagi kita tengok takrif bagi masbuk. Nah, tengok dia kata apa. Okey. Jadi makmum masbuk dia tak wajib baca Fatihah sampai sempurna. Mula kita cam dulu. Nah, bila kata seorang tu jadi makmum, dia tak terlepas daripada dua keadaan. Nah, bila kita masuk jadi makmum tu, dua keadaan ni tak terlepas. Sama ada satu dia kita masbuk, yang kedua dia nama dia muwafiq. Nah, muwafiq. Jadi kalau kita tak masbuk, kita muwafiq. Kalau kita tak muwafiq, kita masbuk. Hak tu ya. Nah, makmum dia tak boleh lari. Tiap rakaat sama. Nah, kadang-kadang orang ni dia masbuk rakaat pertama, rakaat yang kedua dia muwafiq, rakaat 3 masbuk balik. Ada masalah macam tu. Jadi dia tak terlepas. Makmum macam tu. Nah, makmum macam tu. Cuma bila kata muwafiq ni wajib kena baca Fatihah sampai selesai. Nah, tu muwafiq. Cuma kalau kita nak bahas bab muwafiq ni tak ada lah. Nah, masa kita tu pakai tak bergerak lah kalau bincang buat muwafiq. Nah, dia kena bincang asing tu. Nah, lagi pula masalah dia kita nak kena ingat lah. Nah, nak kena ingat dia ada lebih kurang dia muwafiq. Bila kata muwafiq, ada muwafiq yang uzur, ada muwafiq yang tak uzur pula. Hak uzur ni boleh kena tinggal dengan tu imam sampai 3 rukun yang panjang. Tu dia ada perbahasan. Kalau kita mengaji kitab Muniyatul Musalli yang Syekh Daud, betul ya? Nah, dalam kitab Muniyatul Musalli Syekh Daud tu belah hujung sekali dia bincang bab masbuk muwafiq. Last kitab. Sebenarnya Muniyatul Musalli itu dia ada 3 kitab tu. Nah, 3 kitab. Satu kitab ni lah, hak kita duk baca ni lah, kitab bab semayang lah. Yang kedua bab pemerintah. Nah, bab raja, PMS. Dua tu. Tu kitab yang kedua. Lepas tu hak ketiga dia cerita bab masbuk muwafiq. Tu kitab Muniyatul Musalli hak sebenar. Saja tak pilih kitab tu. Kitab tu biasa baca dah. Biasa khatam dah baca tu. Lambat. Kita pula baca sebulan sekali. Lambat kita nak kena punggah dia punya ibarat apa semua tu, dia susah lah sikit. Tak apalah bagi buka tempat tu. Doa bagi cepat boleh buka tempat tu. Kita baca kat tempat idah lah. Habis hang tu. Jadi hak tu bab masbuk muwafiq lah. Nah, jangan lupa tu, bila makmum mesti ada mana-mana satu daripada 2 keadaan ni. Tengok dulu, kita bahas dulu takrif bagi masbuk. Sekali kita kait sikit dengan muwafiq. Sebab 2 ni berlawan. Kalau tak masbuk muwafiq, jadi mudahlah. Faham masbuk, faham muwafiq. Mana iaitu makmum masbuk tu. Makmum mana? Makmum tak sempat. Makmum yang tak sempat, tak dan. Tak dan. Ataupun tak dapat. Mana? Masa. Dia tak dapat masa. Masa mana? Baca Fatihah pertengahan. Dia tak dan nak dapat masa untuk baca Fatihah pertengahan. Dan masa baca Fatihah pertengahan, bukan kira dia baca lagu mana, tak kira. Yang nak masa tu diukur dengan Fatihah yang pertengahan. Masa tu
Bukan ukok Fatihah makmum, bukan ukok Fatihah tu imam. Makmum boleh jadi Fatihah dia laju. Fatihah dia 16. Hak tu imam boleh jadi Fatihah dia 80. Tu imam dah umur pun 70 lebih dah. Fatihah tinggal 80, kadang-kadang 60. Hari penat sikit 60 tinggal. Tu pulah rapat tu. Tunduk semua cukup lah. Tinggal tak fly Jadi nak abang kata tak apalah. Nak abang kata hak jenis macam ni, yang nak kira ni pertengahan ni, masa baca, nak kira masa tu diukak dengan Fatihah yang pertengahan. Apa pertengahan? Pertengahan ni maksudnya tak laju, tak pelan. Tak boleh sukat dengan Fatihah laju, tak boleh. Fatihah hak geng-geng baca Fatihah senapah. Tambah kat Indun tu, hampa tak tahu bunyi huruf netang apa. Hak tu yang di tarawih 20 rakaat 7 minit. Nak boleh kira apa tu. Hak tu magu tu masbuk nerek kita. Dah nak ligan dah. Laju sangat. Jadi yang kata pertengahan ni dia tak slow, dia tak laju sangat. Lepas tu pertengahan ni nak sukat, pertengahan ni lagu mana? Kena sukat pada uruf. Uruf ni orang ramai kata tera tu tengah dah lah. Cuma topik yang diletak oleh setengah Tok Guru, dia kata 20 saat. 20 saat. Kita pun begitulah, mudah. Pertengahan tu yakni 20 saat lah. Dia tak dapat. Jadi 20 saat ni maksud dia makmum tu dia tak dapat masa 20 saat tu. Dia tak dapat masa tu. Masa 20 saat tu tak dapat. Mana masa tu? Antara takbir makmum dan rokok imam. Nak kira masa 20 saat tu, nak kira tang mana? Nak kira takbir dia, makmum takbir Allahu Akbar. Lepas tu takbir tu hak tu mula kira. Hujung dia nak kira tahu mana? Hujung dia kira rokok imam. Mula daripada makmum takbir Allahu Akbar sampai rokok, tu imam turun rokok. Ada tak masa 20 saat? Kalau tak ada, masbuk. Faham? Tu cara mudah kan? Cara mudah. Kalau tak ada, tu masbuk lah. Kalau ada muafiq. Tu ya. Kan abang dah tadi, masbuk lawan dia muafiq. Dia makmum mana-mana pun dia akan duduk dalam dua keadaan tu. Mana-mana satu daripada dua keadaan. Tak masbuk, muafiq. Jadi tengok, kalau dia dapat masa 20 saat tu, nama dia masbuk. Kalau tak dapat masa, kalau dia tak dapat masa, masbuk. Kalau dapat masa, nama dia muafiq. Betul, terbalik lah. Jadi nak ukak daripada takbir dia sampailah tu imam tunggu rokok. Ukak tu, nak masa tu. Kita boleh tahu lah, kadang kita pi takbir tu imam ni dia duduk tu lam yalid wa lam yulad. Memang tak ada dah masa tu. Tak ada dah. Jadi bila tak dapat masa, masbuk. Masbuk. Jadi bila kita ni masbuk, nak buat mana? Masbuk ni kita takbir terus bismillah. Tak payah ada iftitah dah. Ada iftitah apa? Masbuk. Dah main lewat, dia nak iftitah lagi. Nak iftitah main awal lagi. Ni dah kita lewat dah. Takbir terus bismillah. Bismillah, baca Fatihah takat mana dan tu imam turun rokok, kita rokok. Buat tu. Boleh faham lah. Kalau tu imam turun rokok, kita tak rokok. Tu imam i'tidal, kita kena pi dekat i'tidal imam tu. Rakaat tu larah. Kena tambah balik rakaat kena tambah. Tu. Kalau tu imam rokok, kita hak masbuk ni tak rokok, lepas tu dia i'tidal, kita
turun rokok batal mayang. Nah batal. Hak ni ada duk buat kerja je ni. Dah mai lewat. Nanti imam rokok dia gagah nak habis hak Fatihah dia tu. Nak tekan nak ngah tunduk rapat lah. Nak habis juga Fatihah tu. Peruk tak kira huruf dah waktu tu. Jadi habis. Nah tengok tu imam i'tidal. Tu imam i'tidal dia baru habis Fatihah, lepas tu dia pergi turun rokok pula lah. Batal terus mayang lah. Nah batal. Tak boleh buat macam tu. Tak boleh. Bila kita masbuk nak baca takat dan saja. Tak apalah. Kita turun rokok, dapat rokok dengan tu imam, dapat rakaat. Nah, kau tu je. Ya. Mana? Dia tak lepas 2 rukun. Dia bukan masalah dia kena tinggal 2 rukun. Hak ni masalah masbuk wajib muafakat dengan imam waktu tu. Tu. Kalaulah dia duk habis Fatihah. Dia duk habis Fatihah juga. Tu imam pi turun sujud dah. Dia duk diri lagi. Hak tu batal dengan sebab dia kena tinggal 2 rukun. Boleh faham lah? Betul. Hak tadi ni batal sebab dia tak muafakat dengan tu imam waktu tu. Dia pi turun sujud padahal wajib dia kena muafakat dengan tu imam dekat i'tidal dah. Jadi dia 2 masalah lain sikitlah. Tapi sangkut dengan hak tu jugalah, masalah jemaah tu jugalah. Kalau dia kena tinggal 2 rukun, batal dengan sebab kena tinggal 2 rukun. Tu ya. Jadi kalau habis juga mufaraqah. Faraqah. Senang lah. Sayanglah kat Fatihah tak ada habis. Mufaraqah lah. Mayang orang. Habis. Mayang orang ni kita boleh buat undang-undang ni. Taklah undang-undang tu dia tak ketat macam ikut jemaah ni. Jemaah masa nak kena ikut undang-undang jemaah pula, dia payah pula. Habis dah, tu faham lah. Tak boleh. Dia kena ikut imam dekat i'tidal tu. Bila dia muafakat dengan tu imam tu dekat i'tidal tu, dia tak dapat rokok dengan imam, rakaat tu tak kira. Lakon macam tu lah. Hak gitu imam bagi salam, mangkit tabah. Mangkit tabah pula 1 rakaat. Dia kira gitu. Faham lah? Ya Allah. Habis hang tu. Tu bagi faham elok. Bagi faham elok makna bagi masbuk. Kita ni duk ingat masbuk tak dapat rakaat tu yang kita tahu. Tak dapat rakaat tu masbuk. Tak lagi kena mangkit tabah. Nak masbuk ada takrif lain, nak takrif lain. Hak tu suku asing tak dapat rakaat. Jadi sebenar masbuk ni dia tak dapat masa pertengahan baca Fatihah tu. Tu masbuk. Jadi hak masbuk macam ni yang kata dia tak payah baca Fatihah sehingga sempurna. Hak ni lah. Tak payah pun. Jadi dia baca takat dan. Kalau tak dan langsung, teruslah rokok dengan tu imam. Dia takbir Allahu Akbar, tu imam pun Allahu Akbar, tu rokok. Kalau gitu dia pun turun rokok lah. Turun rokok dengan imam tu. Dapat rakaat tu, dapat rokok tu, dapatlah rakaat. Tu je. Gitu. Habis alhamdulillah. Lagi dia kata lagi. Dan bismillah. Dan bismillah, tang tu kena perbetul sikit tu. Koma tu tak ada lah. Koma tu tak ada. Satu. Lepas tu kat situ dia tulis atau. Bukan atau, kena tambah sin sebelum alif tu. Satu, bukan atau tu.
Kalau tak ada sin kena baca atau, dan bismillah atau ayat daripadanya, jam terus. Tu kenapa betul tu, kenapa betul. Yang nak dan bismillah satu ayat daripadanya, satu bukan atau. Tambah sin sikit dekat sebelum alif tu, sin alif lah, gitu, sin alif. Jadi nak ni, dan bismillah ni, bismillahirrahmanirrahim lah. Dia sebut pendek lah, sebut basmalah pun tak apa juga. Saya sebut panjang tak apa, kita erti lah sebut bismillah ni, bismillahirrahmanirrahim lah. Hak tu dia kata apa? Satu ayat daripadanya Fatihah. Tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim tu dia satu ayat daripada Fatihah. Jadi bila satu ayat daripada Fatihah, kalaulah Fatihah tu dibaca secara jahar, bismillah pun jahar. Gitu ya. Kalaulah Fatihah tu dibaca secara sir, contoh macam semayang Zuhur, Asar, apa semua hak kita baca sir lah, ataupun rakaat yang ketiga dan keempat ke semayang Isya, hak tu bismillah pun sir lah, nasir lah. Jadi Fatihah lah, bismillahirrahmanirrahim ni dia satu daripada ayatnya, ayat bagi Fatihah tu. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i ni, kita ambil dalil dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh isterinya Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia kata apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a Fatihatal Kitab fa qara'a bismillahirrahmanirrahim wa 'addaha ayatan. Jadi Ummu Salamah kata apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a Fatihatal Kitab, membaca ia akan Fatihah lah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi baca bismillah. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu wa'addaha ayatan, dan membilang ia Nabi akan basmalah tu satu ayat. Nabi bilang, kata ni satu ayat daripada Fatihah lah. Dia kira satu ayat. Ni hadis ni banyak ulama-ulama hadis yang riwayat, di antaranya Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Hakim. Banyak semualah. Tu di antara dalil, banyak lagi. Banyak lagi dalil tu. Cuma kita tak bahas sangatlah. Cuma ulama kita dalam mazhab Syafi'i kata, dalil bagi bismillah ni, dalil dia tu orang panggil dalil yang bangsa zanni, bukan qat'i. Zanni, penunjuk dia tu penunjuk zan, bukan qat'i. Sebab apa bukan qat'i? Sebab riwayat dia tak tawatur. Dia tak sampai peringkat mutawatir. Dia dalam hadis ni, dia kena sampai peringkat mutawatir, barulah dalil tu qat'i, putus. Dalam apa? Dalam hadis ni, kalau tak sampai peringkat mutawatir ni perawi dia tu ramai sangat. Ramai. Kalau tak sampai, kalau dia turun takat zanni saja, maka dari sudut ilmu fiqh dia padan dengan zon, padan dengan zon tu. Dia tak payah qat'i, dia bukan ilmu akidah, bukan. Kalau kita dalam bab akidah, kita kena pakai dalil yang qat'i, dalil putus dalam bab akidah. Kita tak boleh pakai dalil yang zanni, itu tak boleh. Tu dalam bab akidah dia macam tu. Usul-usul akidah tu semua kita kata dalil-dalil yang qat'i belakang. Bukannya dalil yang bangsa zon, sengkaan, tak sampai. Dia tak ada dalil yang macam tu. Sebab ni melibatkan akidah. Ni ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau tengok dalam kitab akidah yang dikarang oleh Muhammad Abdul Wahab tu, diletak hadis dhaif pun dah.
Akidah apa? Tak ada dhaif. Nah, akidah tak boleh macam tu. Nah, letak dia dhaif. Tapi hak itulah nak perjuang menghidupkan sunnah hak jenis macam tu. Nah, padahal ulama kita Asy'ariyah nu turun temurun lah. Nak letak dah. Nah, syarat-syarat apa dalil untuk jadi dalil bagi akidah apa semua lah ada syarat-syarat dah. Lengkap. Nah, ni Asy'ariyah Maturidiyah. Orang kata Imam Syafi'i bukan ikut Imam Syari pun, sebab Imam Syafi'i ada dulu, memang pun. Nabi bukan Asy'ariyah pun, memang pun. Sebab Asy'ariyah tu dia bawa apa yang akidah yang Nabi bawa, dan Asy'ariyah tu bawa apa yang akidah puak-puak salah Imam Syafi'i tu bawa. Cuma susunan je, perbahasan saja. Nak dibahas lain, nak dibahas sebab mengikut zaman tu. Tapi akidah tu Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, hak tu lah. Nah, ni duk habaq kata Imam Syafi'i bukan Asy'ari, apa benda ni? Nah, saya ada cerita benda gitu orang parti. Nah, habaq kata Asy'ariyah tu bawa hak Imam Syafi'i dah lah. Asy'ariyah tu bawa hak Imam Hanafi dah lah. Bawa hak salah dah lah. Cuma susunan lain. Nah, cuma beza sikit dengan salah menentukan ayat mutasyabihat. Tu adalah beza-beza sikit. Nah, tu tak payah bincang banyak lah. Tu kena mengaji akidah. Nah, kena mengaji akidah. Akidah ni penting. Nah, kita khilaf dengan puak-puak yang sesat ni bukan masalah kunut tak kunut. Bukan masalah dia nak zikir lepas mayang tak mau zikir lepas mayang. Tu biar pergi ke dia lah. Nah, hak tu bab furu' je. Nah, khilaf yang sebenar tu masalah akidah, usul. Nah, hak tu yang kita beza, yang tak boleh duduk sangat tu. Tahu tu? Depa tak mau kunut biasalah. Mazhab Hanafi tak kunut lama mana lah. Nah, depa tak mau zikir lepas bayang ramai-ramai, baik pergi kat depa lah. Nah, baik pergi kat depa lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i betul pun, memanglah zikir lepas mayang ni takat mengajar lah, kita kata gitu. Tapi ada je mazhab lain yang boleh je zikir ramai. Nah, macam mazhab Hambali tak ada masalah apa pun. Nah, bab zikir tu. Jadi berbeza kita ni bukan masalah yang furuk-furuk ni. Nah, yang kita tak boleh nak duduk sekali, tapi berbeza masalah usul. Nah, usul tak sama. Tengok baru ni dalam Facebook keluar pula isu duk bahas jari Tuhan ada 5 ke, ada berapa jari Tuhan. Oh, pening lah. Jari Tuhan ada berapa? Duk bahas tu. Gila kata. Hak ni Wahabi. Nah. Habislah. Mereka tak ngaji. Nah. Tak ngaji. Tak mengaji akidah bagi kena betul-betul dia gitu. Bukan kata mereka ustaz belah kita pun ada ta'ti akidah Asy'ariyah ni. Nah, ta'ti. Bukan kata kat mereka. Hak tu lagi sedih. Oh, mana lawan Wahabi dia lah mangkit duk atas hari, orang tolak sikit bab akidah dah, jolak sikit lari, hilang. Ana panggil baling batu sembunyi tangan. Tak pasti hilang, tak pasti nak jawab. Tak pasti. Ustaz kita kena mengaji juga. Nah, kena mengaji juga bab akidah ni. Nah, hak ni penting, usul awaluddin ma'rifatullah. Tak mana nak bincang. Mana tu? Jadi nak abang kata bismillah ni dia satu ayat daripada Fatihah. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, kita kira bismillah tu satu ayat dah. Bismillahirrahmanirrahim satu. Alhamdulillahirabbil alamin dua. Adapun mazhab Hanafi, dia kata bismillah bukan ayat daripada Fatihah. Tapi walaupun bukan ayat daripada Fatihah, Fatihah tetap 7 ayat. Sebab Fatihah 7 ayat ni ijma'. Ijma' sepakatlah. Nah, tak ada satu mazhab pun yang mengatakan Fatihah ni kurang daripada 7 ataupun lebih daripada 7, tak ada. Semua sepakat kata 7. Cuma tang mana nak letak ayat satu apa semua, tang tu ada khilaf lah. Nah, mazhab kita Syafi'i bismillah tu satu. Mazhab Hanafi dia alhamdulillah tu, alhamdulillah rabbil alamin tu satu. Hak tu kira satu. Bismillah tak kira. Nah, tak kira.
Depa ambil tang tu pula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tang tu depa letak satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tu satu ayat. Kita tang tu dah. Tang tu kita terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat. Satu ayat. Tu tang tu duk khilaf kita dengan mazhab Hanafi. Habis nak? Tak apalah. Khilaf ni rahmat. Rahmat. Kalau boleh mengaji fiqh mazhab Hanafi, pilah mengaji. Pilah mengaji. Jangan kita terlampau terkurung sangat. Tak mau jugalah. Kuat tang mana? Bismillah. Bismillah. Daripada bertikar kuat ke pelan. Benda ni dalam mazhab kita, bila dia satu ayat, dia satu ayat daripada Fatihah. Bila Fatihah tu dibaca secara jahar, Bismillah pun masuk juga sebab dia satu ayat. Satu ayat. Tu je mazhab kita. Mazhab Hambali kata pelan, tak apalah, tu mazhab dia. Tu mazhab dia. Janganlah kita ni ambil Hambali, lepas tu kita pi duk pesalah mazhab Syafi'i. Tak boleh macam tu. Ni ijtihad. Faham tak ijtihad ni pada? Ijtihad ni maksudnya hak ni pendapat daripada imam-imam mujtahid. Hasil daripada depa ni belek kepada Quran, hadis apa semua tu, hak ni yang depa dapat. Ni ijtihad depa. Tidak tak nama mazhab lah. Mazhab. Mazhab ni apa dia? Mazhab ni hukum yang dikeluarkan oleh imam tu lah. Imam mujtahid tu. Hak tu yang dikeluarkan oleh Imam Hanafi. Imam Hambali tak apalah. Hak ikut Hambali, ikutlah Hambali. Hak ikut Syafi'i, ikut Syafi'i. Hari dia tak ada masalah apa. Sebab tu faham mazhab. Ikut apa mazhab? Ikut Nabi lah. Awak tak ikut mazhab Nabi dia tu. Satu semayang, dia nak campur mazhab. Dia nak campur berapa mazhab? Dua lah. 2, 3, 4 akan. Okey, dia nak campur mazhab, dua mazhab kita kata. Dia nak campur dua mazhab. Boleh ke tak boleh? Boleh. Syarat dia dua-dua kena kata semayang dia sah. Boleh faham tak? Dia nak campur lah. Tapi dua-dua mazhab kata sah. Apa? Ni dia campur sampai dua-dua kata tak sah. Tak boleh. Tak boleh. Macam kita kata menikah lah. Nikah ni, kalau mazhab Maliki dia tak payah ada saksi. Mazhab Hanafi tak payah ada wali. Mazhab Hanafi kata kami tak perlukan kepada wali tak payah. Akak ni lagi tak apalah. Tu mazhab Hanafi dia tak payah wali. Mazhab Maliki dia tak payah saksi, wali kena ada. Saksi tak boleh. Tak payah. Tak payah saksi. Campur dua tu. Wali tak wakman, ikut Hambali. Hambali pula Hanafi. Saksi tak wakman, ikut Maliki. Lah kali. Tinggal mengantin lelaki, mengantin perempuan. Duk ijab kabul dua tu, pening lah. Jadi dia campur sampai tak sah. Tu tak boleh. Bila dia campur macam tu, okey, di sisi mazhab Maliki sah tak sah sebab dia tak buat wali. Mazhab Maliki kata wali kena ada, saksi tak ada tak apa. Tu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi kata tak sah juga. Sebab apa? Sebab dia tak buat saksi. Mazhab kami wali tak ada tak apa, tapi saksi kena buat
Kenapa? Ni orang panggil campak tak sah. Nak campak sampai tak sah terus itu tak boleh. Nak campak tapi bagi sah. Nak bagi sah. Nak campak dua. Saya nak campak mazhab Syafi'i dengan Hanbali, ikut suka. Tapi dua-dua mazhab tu kata sah tak apa. Nak fahamlah. Tapi nak ngaji mana? Pasal apa Ustaz tak ajak mazhab lain? Saya tak erti. Saya tak erti. Saya nak ajak orang saya tak erti. Saya tak mengaji mazhab Hanafi. Saya tak mengaji mazhab Hanbali ke. Saya tak mengaji. Nak ajak orang. Tanya Pak Wahabi hang mengaji Hanbali tahu tak? Lepas tu dia tak baca fiqh Hanbali. Depa sendiri mabuk terus pening. Tengok video baru ni. Hak duk main polis lah. Dia ustaz lah. Dia kata apa? Ni masalah ilmu kalam. Dia kata niat semayang jadi susah. Bila pula ulama kalam bincang bab niat semayang? Niat semayang ni fuqaha, ulama fiqh. Bukannya bidang geng kalam, bukan geng tauhid. Tauhid bincang hak lain, bukan bincang niat semayang. Tengok, dia pening. Dia pening. Cakap apa tahu? Ni mula nak kata ni. Kita tak walah. Kita dalam pantauan dah tak apa. Hak tak pantau tu tak boleh kata. Kalau pantau tak apa. Kalau kita main maghrib kan, kamu akan sudah kuat, akan dua dan sudah kuat. Tak apa. Tak apa. Sah lagi. Sah lagi. Mazhab Syafi'i bismillah pelan sah lagi. Pelan sah lagi. Cuma mazhab Syafi'i kata makruh lah, tempat jahal pergi duduk sir makruh. Tapi sah, mayang tu sah. Yang tak boleh rakaat pertama bismillah. Dia ikut mazhab Syafi'i lah, contoh dia ikut mazhab Syafi'i, rakaat pertama dia bismillah, rakaat kedua tak bismillah terus. Tu mazhab Syafi'i kata tak sah gitu. Tak sah. Dia selepas benda tu. Dia selepas ditanda apa? Ditanda resam tu, dia selepas tu. Cuma lah ni resam lain tak pernah jumpa. Kalau dulu ada hak jenis resam apa tahu saya nak abang tahu dia punya tulisan pun lain sikitlah macam muqaddam dulu saya tak ingat lah resam apa tu. Tapi hak tu selepas. Sahabat ni, puak-puak sahabat ni depa sepakat dah kata bismillah ni ada dalam Quran. Tu sepakat. Cuma nak meletak ayat tu. Hak tu yang mazhab ni, ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi pun ni duk khilaf faham tu. Nak letak ayat tak letak ayat. Tapi puak sahabat menyabitkan bismillah dalam mazhab tu memang ada pada tulisan. Memang ada pada tulisan. Cuma nak dikira ayat ke tak dikira ayat. Tak tu je. Lepas tu kalau kita cek balik pendapat yang asah, pendapat yang terlebih sahih, dia kata apa? Bismillah ni dia ni daripada awal tiap-tiap surah. Ada awal tiap-tiap surah, yang tak ada surah Bara'ah. Hak tu kita maklum. Surah Bara'ah dia memang tak ada bismillah. Hak lain tu semua ada bismillah pada tulisan lah, tulisan. Nak kira ayat tu, hak tu duk khilaf lah bab kira ayat tu. Tapi tulisan dia ada. Dia ada. Kecuali surah Bara'ah saja yang tak ada bismillah. Ya. Tu resam Osmani itu. Tu resam Osmani itu. Jadi resam Osmani itu kalau tengok nak berat mazhab kita. Duk berat mazhab. Cara mazhab kita bukan Hanafi lah. Bukan Hanafi. Tak apalah. Tapi ada mazhab yang tak kira bismillah tu satu ayat daripada Fatihah.
Jadi tak apa lah, nak ambil pi kat mereka lah. Cuma kita ada hujah kita yang mengatakan hak ni satu ayat daripada Fatihah. Lepas tu ada mazhab lain pula, bismillah pelan pula, ikutlah. Ikutlah. Tapi mazhab kita dia ikut bacaan Fatihah. Ikut tempat baca tu. Kalau jahal lah, kalau sir tu je. Habis. Panjang noh bincang bismillah ni. Tahu mana? Dia kata dan wajib. Tu bagi faham tak? Bismillah tu dia satu ayat daripada Fatihah. Lepas tu tengok dia kata dan wajib kena betul segala huruf Fatihah. Wajib kena. Kan kena betul, kena saja dia kata. Dan wajib kena ni betul bagi betul baca bagi betul lah. Bagi keluar ikut makhraj dia lah. Ni kena baca bagi betul, kena pergi kat tok guru Quran ni. Dan wajib kena, ni kena tu betul. Segala huruf Fatihah tu wajib kena bagi kena. Banyak mana huruf Fatihah? Huruf Fatihah ni disebutkan di dalam kitab Sabilal ni ada 156 huruf. 156 huruf tu huruf Fatihah. 156 tu dengan dikira tasydid dia. Huruf yang bertasydid tu kira 2 huruf lah. Huruf yang bertasydid itu sabdu tu dia 2 huruf. Huruf pertama mati, huruf kedua berbaris, tu sabdu. Jadi dia kira 2 huruf tu. Lepas tu dikira alif pada kata maliki yaumiddin. Kira alif tu juga. Jadi 156. Memang ada qiraat yang membaca maliki yaumiddin dia tak ada alif. Ada qiraat macam tu. Boleh baca qiraat yang tu boleh, tak ada masalah apa. Yang tak boleh qiraat yang syaz. Ulama fiqh kata yang tak boleh qiraat syazah. Qiraat yang ganjil, yang terkeluar daripada qiraat yang 7. Kalau baca hak syaz macam tu tak terpakai. Tu ulama fiqh dia kira gitu lah. Jangan bagi keluar daripada qiraat yang 7 aja. Mazhab 4 ngerti tak habis lah. Qiraat 7. Qiraat ada 7. 7 hak tak syaz 7. Tu dia. Hak kita dah baca qiraat apa? Ingat tak qiraat apa? Qiraat Asim. Qiraat Hafsin. Hafsin riwayat Asim. Betul. Dah apa lah. Hak kita baca tu. Kita baca satu qiraat aja. Satu qiraat tu lah kita dah baca. Lama mana dah kita baca hak tu lah. Nak dengar lain sikit, pi belah Maroko dia mesti lain sikit. Qiraat dia pun. Jadi tu dia kena cari tu guru qiraat lah. Guru qiraat. Payah tu. Payah. Kita qiraat Haf riwayat Asim. Qiraat Asim riwayat Haf. Saya pun nak terbalik ni. Nak terbalik dah sebut kat mana tu. Tak apalah, cek tengoklah. Cuma yang penting qiraat kita tu bukan syaz lah. Yang tak boleh qiraat syaz. Contoh dia qiraat yang syaz yang disebut di dalam Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ni qiraat syaz. Tak boleh baca ni dalam Quran, tak boleh. Dalam mayang tak boleh baca ni tu. Qiraat tu syaz. Dia qiraat yang tak syaz, tak ganjil ni, innama yakhshallaha. Dia kena baca ha kat situ. Tapi ada qiraat ganjil ni syaz, dia kata boleh baca hu, innama yakhshallahu. Tapi tak boleh pakai dalam ayat sebab dia qiraat yang syazah. Ubah dia punya makna dia. Jadi wajib bagi kena segala huruf Fatihah. Jadi huruf Fatihah bila
dikira dengan tasydid, dikira dengan alif pada Maliki Yaumiddin, dia ada 156. Ni kena ingat huruf Fatihah ni. Nah, sebab apa kena ingat? Sebab kalau orang tu tak mampu untuk baca Fatihah, kalau dia tak mampu untuk baca Fatihah walau sikit sekalipun, sikit tak mampu baca Fatihah, maka dia boleh tukar dengan surah lain. Boleh. Tapi syarat dia huruf sama banyak ataupun lebih. Macam lebih. Nah, huruf 156 tu kena ada. Nah, boleh. Dia tak boleh Fatihah dia belajar dah, bukan tak belajar. Nah, tapi tak mana boleh. Nah, tak boleh langsung nak sebut. Baqarah boleh ke tak? Nah, Baqarah oh kemah. Nah, alif lam mim. Lacu lah tu. Nah, oi kemah. Yasin boleh. Dia kata duk pi dengar Yasin malam Jumaat. Yang tu duk baca Yasin dengar boleh ikut tak? Ha? Ambil ganti lah, ambil ganti. Ha? Ha, kena tartil sama lah. Ha, kalau tak boleh ayat surah lain tak boleh, ganti dengan zikir. Apa-apa zikir lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Nak ganti dengan zikir tu pun kena bagi cukup 156 huruf. Kena bagi cukup. Nak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita kira berapa kali sebut subhanallah tu cukup 156 kali. Ibn Abbas gitulah. Ni ada kau gitu. Tapi kalau dia boleh separuh lah. Separuh Fatihah dia boleh. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu dia tak boleh lah. Ganti. Hak lepas tu ganti dengan hak lain. Dengan ayat lain ataupun ganti dengan zikir. Boleh, tak ada masalah apa. Nak ganti. Nak terjemah boleh? Tak boleh. Terjemah tak boleh. Nak ulama letak alasan satu dia kerana dia akan nak menghilangkan i'jaz Al-Quran tu. Mukjizat Quran tu hilang waktu tu bila terjemah. Nah, lepas tu bacaan Quran ni dia bacaan yang dikira sebagai ibadah. Nah, ibadah. Jadi tak boleh kita ubah. Nah, tak boleh ubah. Kau nak terjemah segala puji dia menyanyi ada lagu budak kan. Nah, segala puji bagi Allah. Dia dah menyanyi lagu tu pula dah dalam hayang. Tak boleh. Nak Tuhan semesta alam. Tu lagu terjemah Fatihah dah sangatlah. Dalam bahasa Melayu kita lah. Jangan duk buat menyanyi tu tak boleh. Nak tak lepas ni. Nak tak lepas. Dia sama ada dia baca surah lain. Kalau dah tak mampu baca surah lain, kalau tak mampu juga ganti dengan zikir. Kalau tak mampu juga zikir apa pun tak erti ni. Tak erti juga. Maka ketika tu dia kena diam sekadar bacaan Fatihah yang pertengahan 20 saat tadi. Faham tak? Diam. Duk ingat. Melengung nak sat teringat cakotia, sat teringat mi goreng, dia teringat macam-macam lah. Diam lah baca lah, tak boleh baca. Tak boleh baca. Tapi dia tak boleh cuai daripada belajar lah. Dia kena belajar. Kalau tak belajar, tak boleh tak belajar, tak sah mayang. Tak sah. Tak boleh Fatihah, tak mahu pergi belajar. Berapa ayat sangat Fatihah? 7 ayat. 7 ayat. Sehari 1 ayat. Seminggu habis. Kalau boleh lah. Ni masalah dia dah belajar dah, tapi dia memang slow lah. Slow. Dia tak boleh. Tak boleh tukar dengan lain. Tukar dengan lain. Habis dulu. Dia tak sama dengan takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram tak boleh sebut Arab, boleh terjemah. Boleh terjemah. Tu takbiratul ihram. Fatihah tak boleh terjemah. Jangan terjemah lah Fatihah. Habis tu. Tu wajib kena bagi kenal lah segala huruf Fatihah. Jangan bagi ada salah. Nak cerita salah ni pun banyak agak salah ni. Dia gini lah cara mudah dia. Kalau salah tu yang mengubah makna,
Dia buat saja-saja batal mayang dia. Macam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak kata iyyaka na'budu wa dia buang tasydid tu. Dia berubah terus makna. Iyyaka dengan makna matahari ataupun cahaya matahari. Dia akan jadi akan cahaya matahari kami sembah. Akan cahaya matahari inilah kami minta pertolongan. Hak ni kalau tahu makna nak duk pi buat macam tu juga, saja-saja nak main kafir. Tak boleh tu. Habis mayang batal terus. Batal terus. Bukan kata batal, habis jahanam terus. Dengan Islam dia pun hancur tu. Tak boleh. Nak duk sembah matahari pula dah. Tak boleh tadi. Jadi hak tu dia merosakkan semayang. Merosakkan semayang. Tapi kalau kesalahan tu tak mengubah makna, dia batal bacaan Fatihah tu. Jadi mula balik daripada awal dah. Tak payah kita mula takbir, tak payah. Mula balik bismillah balik. Bismillah balik, baca balik. Kalau kita tak mula balik daripada awal, padahal kita ada salah hari ni. Kita ada salah. Kita tak mula balik daripada awal. Rokok sekali batal mayang. Rokok batal mayang. Habis. Tu. Dan tasydid bagi Fatihah. Tasydid ni maksudnya sabdu. Sabdu. Kita bagi sabdu lah, syaddah. Tasydid Fatihah ni ada 14 tempat. 14 tempat. Balik buka Quran, kira sendirilah. Sengal nak cerita dah. Nak kira bismillah lambat ni kena jaga sabdu dia, kena bagi ada sabdu. Walau tam tu ada sabdu tu. Ada sabdu. Jadi jaga. Walau tak molek sekalipun. Tak molek bahasa dia. Walau tak molek. Apa tak molek? Tak elok bacaan. Baca tu tak elok, tak sedap pun dengar. Tak apa nak sedap pun dengar. Tak apa, baca bagi kena dah. Tak sedap tapi. Tapi dia sebenarnya bacaan Quran ni, yang saya sedap dengar ni untuk guru saya sendiri lah baca. Ustaz Wan Hafiz, dia mandupin ngaji kat dia tu, dia baca Quran kita dengar puas. Dia tak ada lenggok-lenggok ngeng tak ada. Baca biasa, tapi semua huruf dijaga. Dijaga dia punya makhraj dia. Memang jaga betul. Lepas tu bacaan dia pula memang bacaan yang bersanad. Dia jaga betul lah huruf makhraj apa semua tu. Kita dengar ni berasa puas baca. Satu walaupun tak ada lah kita kata lagu-lagu lenggok-lenggok macam geng-geng tahfiz semua ni tak ada lah. Puak ni dia suara sedap. Makhraj tak parik pun tak apa. Jadi suara sedap. Hak puak apa? Hak terus saya ni dia tak ada lenggok-lenggok tu, tapi dia baca tu dia baca tu keluar satu huruf dia. Dia puas dengar. Habis hang tu. Jadi kena jaga. Tak molek bang. Sebab tu tok guru saya kata Quran ni nak bagi sedap, jaga makhraj dia. Jaga elok makhraj dia. Sedap. Lepas tu dia kata dan betul aturan ni ikut susunan dia, susunan Fatihah tu. Hak ni masyhur lah. Jangan buat tabu' tu. Tata Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dia ni? Ni rojak apa ni? Tak boleh gitu. Tabu' dong tu tak boleh. Jadi betul ikut aturan, maksudnya ikut susunan dia. Bacaan ni susunan yang masyhur lah, saya tak payah cerita panjang. Dan berturut-turut segala kalimah Fatihah, berturut-turut mualat. Jangan bagi putih mualat. Kita ringkaskanlah. Okey. Berturut-turut ni
Dua makna. Nah, dua makna. Satu, jangan kita diam yang lama lebih daripada qadar bernafas. Jangan. Nah, diam tu takat ambil nafas aja. Kecuali uzur lah, dia memang kena COVID tahap ni lah, teruk lah. Nah, penat lagi. Jadi nak kena ambil nafas lama sikit tak apalah, dia uzur. Nah, uzur. Kalau tak ada uzur apa, diam takat ambil nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, takat ambil nafas. Jangan min, lepas tu lama tu, lepas tu baru bunyi Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh tu. Nah, diam lama, dia putus mualat. Putus mualat, baca balik daripada awal. Nah, baca balik daripada awal. Jadi jangan diam yang lama. Tu maksud berturut-turut. Tu satu. Yang kedua, jangan diselang dengan zikir yang tak bersangkut paut dengan sembahyang. Kalau zikir tu bersangkut paut dengan sembahyang, tak apa, selang tak apa. Hak ni tak ada sangkut paut dengan sembahyang. Hashim, alhamdulillah, hak ni tak ada sangkut paut dengan sembahyang ni. Zikir bersih ni. Hak ni putih mualat. Nah, putih mualat. Tengah baca Fatihah putih mualat, patah balik daripada awal. Nah, patah balik daripada awal. Bismillah balik. Sebab tu dia tak ada sangkut paut dengan sembahyang. Nah, kalau hak bersangkut paut dengan sembahyang tak apa. Contoh dia, amin. Kita tengah nak baca Fatihah, dengar tu imam kata waladdallin, kita pun tarik amin, tak putih. Sebab memang hak ni dituntut dalam sembahyang untuk amin bersama dengan imam. Tapi syarat dia dengar imam kata waladdallin lah. Kalau tak dengar tu imam kata waladdallin, kita amin, kih dengar makmum depan amin, tengah baca Fatihah putih mualat. Nah, putih mualat. Boleh faham tak? Ni bab mualat ni biar panjang ni cerita ni. Nah, panjang. Kadang dengar tu imam baca tu dengar tu imam baca surah tu wattini wazaitun. Nah, ayatlah tu alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, sunat kita ni sambut bala wa ana ala zalika minasyahidin. Hak ni sunat, tak putih mualat. Kalau baca Fatihah pun tak putih mualat. Nah, tak putih. Sunat kita sebut itu. Banyak lagi lah benda-benda yang sunat bila dengar tu imam baca fasabbih bismi rabbikal azim. Sunat kita sebut subhana rabbiyal azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sunat kita sebut subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbikal a'la. Sunat itu. Nah, subhana rabbikal a'la. Dia banyak tu. Hak jenis syarak kata hak ni ada sangkut paut dengan sembahyang zikir ni, tak putih mualat. Nah, tak putih mualat. Macam kita tengah duk baca Fatihah, tengok-tengok tu imam turun sujud sejadah. Subuh Jumaat turun sujud sejadah. Kita ikut imam turun sujud sejadah. Lepas tu mangkit lepas sujud sejadah, putih tak mualat Fatihah? Tak putih. Nah, tak putih. Sebab hak ni memang dia bersangkut paut dengan sembahyang. Jadi kita mangkit tu, kita sambung balik tang mana Fatihah tadi kita baca. Tu faham lah? Tu maksud mualat. Rukun yang kelima raka'. Wallahu a'lam. Kena bagi hadis. Ya. Oh, tu imam dia qadar masa tu nak tobik dalam kitab fiqh tu imam nak tunggu untuk ni lepas amin tu imam nak baca surah tu. Nak berhenti lama mana? Disebut kena berhenti qadar Fatihah makmum. Kata. Jadi kita nak ambil Fatihah mana? Ambil Fatihah pertengahan. Kalau ikut 20 saat ni, payah orang buat 20 saat tu.
Jadi kalau ikut macam itulah. Nak Tok Imam dia berhenti tak, tunggu sat sekira-kira makmum habis Fatihah dia, baru dia baca surah. Tu. Lepas tu dia duduk sengat saja. Dak ulama fiqh kata sunat bubuh zikir apa-apa itu. Boleh zikir apa-apa. Subhanallah, subhanallah. Nah, supaya kita punya semayang ni dia tak jadi kosong daripada bacaan zikir apa semua tu. Nah, kalau kosong ni macam dia kata dia teringat macam nasi goreng Cina lah. Nah, teringat ni. Nah, masa dia duduk saja tu. Ya. Macam mana? Buat sambung. Tak apa. Yang tu tak apa. Nah, ayat memang 7, cuma dia sambung. Nah, bukan lari ayat tu. Nah, dia tak lari, cuma dia sambung. Nah, baca secara baca secara wasal. Nah, sambung terus. Nah, daripada awal sampai habis. Nah, ada jenis sambung macam tu. Satu nafas ada bagi. Nah, ni tarawih lah. Nah, tarawih. Wallah. Bateri pun habis. Elok tunggu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.